Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustazah Nur Damia Husna. Kami dari Kumpulan 6 akan membentangkan sebuah tajuk cabaran media massa dalam pembentukan nilai akhlak individu. Nama saya Nur Azim binti Bahari Zain. Saya Nurul Syafiqah binti Zahir. Saya Aida Arina binti Anwar. Saya Aina Najwa binti Arsyad. Saya Nur Aisyah binti Ahmad Zahir. Hafiz telah mengesahkan pencuraiannya dengan bekas isteri. Yes. Dari segi penyebaran fitnah, internet merupakan salah satu daripada keperluan masa kini di dalam kehidupan dan untuk mendapatkan maklumat hanya di hujung jari. Selain itu, media massa merupakan sebuah platform untuk menyampaikan maklumat dan hiburan kepada orang ramai di seluruh dunia. Ini juga melalui saluran media massa seperti surat khabar, filem, radio, televisyen dan media dalam talian. Pelbagai aplikasi yang memberikan kemudahan kepada setiap individu untuk mengakses agar segala informasi dan perkara yang dicari itu lebih mudah dicapai. Dalam ajaran agama Islam pula, penyebaran fitnah adalah salah satu jenayah yang amat besar dan juga dapat memberi kesan terhadap maruah, kedudukan seseorang individu dan serta keluarganya. Yang kedua ialah permasalahan remaja. Sikap ingin mencuba dalam diri seseorang remaja mendorong mereka untuk melibatkan diri dalam isu penyalahgunaan media sosial. Ini kerana pada usia yang muda, remaja mudah terpengaruh dengan sikap yang ingin mencuba dalam diri mereka sendiri. Maka, tak kiralah perkara itu baik ataupun buruk, mereka sanggup untuk melakukan apa sahaja untuk kepuasan diri. Disebabkan itu, mereka mudah lalai, tertagih dan cenderung untuk melakukan perkara yang negatif tanpa memahami penggunaan bahan teknologi. Namun, apa yang membimbangkan kini, penggunaan media sosial atau gadget yang keterlaluan atau melebihi had telah mengundang dan menimbulkan pelbagai masalah dalam kehidupan remaja. Penggunaan bahasa yang kasar dan sikap ejek mengejek secara alamatnya antara satu sama lain adalah bukti di mana remaja kurang tentang pendedahan akhlak sesama manusia dalam penggunaan media massa. Seterusnya, cabaran media massa dalam pembentukan nilai akhlak individu adalah aktiviti perjudian. Permainan judi itu sendiri haram di sisi Islam kerana ianya boleh menimbulkan bahaya atau mendatangkan kemudaratan kepada seseorang. Individu pada masa kini amat mudah terpedaya dengan sesuatu benda baharu dan sering mengikut hawa nafsu sebelum membuat suatu keputusan. Ianya menjadi cabaran terhadap seseorang individu kerana aktiviti judi dalam talian ini lebih mudah diakses dengan menggunakan telefon bimbit dan maklumat perjudian semuanya berada di hujung jari. Selain itu, individu lebih cenderung untuk bermain judi dalam talian kerana sesiapa sahaja boleh menyertainya tanpa mengira peringkat umur dan pekerjaan. Tambahan pula, mereka merasakan bahawa aktiviti perjudian secara online lebih selamat berbanding bermain judi di premis kasino di luar sana. Ianya kerana jika mereka bermain di premis kasino, pihak berkuasa boleh menyerbu bila-bila masa sahaja dan sekiranya tertangkap, mereka boleh dikenakan hukuman yang berat. Orang sekeliling juga boleh menjadi salah satu penyebab seseorang individu terjebak dalam aktiviti perjudian. Kebiasaannya, individu akan mudah berasa tercabar jika orang sekeliling mengajak untuk berbuat sesuatu yang luar dari kebiasaan. Implikasi dari aktiviti perjudian secara online adalah pembaziran masa dan wang. Masa mereka akan banyak dihabiskan untuk bermain judi dan pembaziran wang berlaku akibat pertaruhan nilai yang tinggi dengan harapan kemenangan berpihak kepadanya. Akibat terdesak untuk mencari wang bagi melayani ketagihan berjudi, individu tersebut akan lebih mudah terlibat dengan perlakuan jenayah seperti mencuri, meragut dan sebagainya. Akhlak individu tersebut secara semula jadi akan berubah menjadi agresif dan lalai daripada menjalankan tanggungjawab yang dipikul.
Seterusnya, cabaran media massa dalam pembentukan akhlak individu ialah pornografi. Apa itu pornografi? Pornografi merupakan penggambaran ataupun pengisahan sesebuah perilaku seperti perbuatan, kejadian dan lain-lain situasi yang berkait rapat dengan cara yang menggairahkan atau yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seks seseorang individu. Tahukah anda, 4 daripada 10 orang rakyat Malaysia melayari laman sesawang bahan lucah yang mempunyai unsur pornografi dalam tempoh seminggu? Kecanggihan dunia teknologi kini adalah sebuah penggalak kepada generasi kini dengan lambakan video dan tayangan lucah amat mudah dijumpai di mana-mana aplikasi seperti Twitter, Netflix, Telegram, TikTok dan lain-lain laman sesawang yang tidak dikenali yang mampu mengganggu minda, imajinasi, sikap dan nilai akhlak mereka kerana tercemar dengan segala input pornografi yang tidak terkawal dalam dunia kini. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat serta yang membawa kerosakan. Surah Al-Isra ayat 32. Huraian dari Ibnu Kathir dalam tafsirnya Tafsir Al-Azim bahawa Allah melarang para hambanya daripada melakukan zina dan juga perkara yang membawa dekat kepada zina, seperti sebab-sebab dan seruan-seruannya. Ingatan jangan menghampiri atau jangan mendekati dalam kitab Al-Quran telah menunjukkan bahawa semua perkara dan punca yang membawa kepada zina seperti pandangan mata, sentuhan dan berkhalwat adalah haram dan wajib dijauhi kerana itu akan dikira sebagai dosa-dosa kecil. Akhir sekali, perubahan gaya hidup. Mereka berlumba-lumba menuju ke kemewahan di media sosial walaupun berhutang. Jadi, realiti sekarang, orang lebih rela berhutang asalkan bergaya. Implikasi dari cabaran ini menjadikan seseorang itu mempunyai sikap materialistik dan tanpa sedar membunuh sifat bersederhana. Walhal, dalam Islam mengajar umatnya untuk bersederhana dan tidak berboros berbelanja. Kedua, fashion pemakaian. Dapat dilihat di mana ramai muslimah yang memakai hijab tetapi menampakkan leher dan juga telinga agar kelihatan cantik untuk bertujuan kelihatan cantik. Implikasinya, mengikut trend menjadikan seseorang itu mengambil enteng tentang cara pemakaian yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Mengikuti trend tidak salah asalkan fashion itu tidak melanggar hukum syarak. Terakhir, trend tarian di aplikasi TikTok tidak asing lagi dalam masyarakat kini. Ada setengah tarian di dalam aplikasi ini melibatkan pergerakan tangan, dada, punggung yang meletakkan lagu yang memberahikan sehingga boleh mendatangkan fitnah dan syahwat kepada penonton. Implikasinya menjadikan seseorang itu, terutamanya wanita, hilang sifat malunya. Walhal, sifat malu itu sebahagian daripada fitrah wanita. Usaha bagi membentuk akhlak dalam penggunaan media massa perlulah datang dari individu itu sendiri. Jadi kesedaran dalam menguasai ilmu teknologi perlulah disemat dalam diri individu. Jadi penggunaan media massa seperti media sosial perlulah memiliki ilmu agar penggunanya akan membawa kepada kebaikan dan memberi faedah. Kedua, disebabkan media massa terdapat lambakan informasi yang boleh menimbulkan kekeliruan. Jadi setiap individu perlu mengamalkan konsep tabayun. Apa itu tabayun? Tabayun ialah penyelidikan. Jadi tabayun memerlukan seseorang itu tidak tergesa-gesa dan berhati-hati dalam sesuatu dengan membaca, fahami, menyelidik terlebih dahulu. Jadi tanpa mengamalkan konsep tabayun boleh menyebabkan seseorang itu dengan mudah menyebabkan fitnah dan menjatuhkan maruah seseorang. Antara usaha yang boleh dilakukan oleh ibu bapa dalam membentuk akhlak anak-anak adalah dengan memberi didikan agama yang sempurna. Asas agama penting dalam diri anak-anak terutamanya di peringkat awal supaya mereka mempunyai hala tuju dan pegangan akidah yang mantap. Seterusnya, ibu bapa perlu memantau dan menghadkan penggunaan media massa anak-anak agar keselamatan mereka terjamin. Seterusnya ialah dari aspek pendidikan. Penggunaan media massa dalam pendidikan membolehkan pelajar memperolehi maklumat yang lebih berguna dan mewujudkan hubungan dalam sistem pembelajaran. Penubuhan kelab dan persatuan tentang etika penggunaan media massa adalah salah satu contoh yang bagus dan berkesan untuk pelajar lebih berhati-hati dalam penggunaan media massa, terutamanya media sosial pada masa kini. Di samping itu, dalam silibus pendidikan, guru juga harus menekankan aspek dalam pemilihan rakan yang betul agar pelajar lebih berhati-hati.
Selain itu, pembinaan kecergasan digital atau digital quotient pelajar amatlah penting dalam usaha pembentukan akhlak individu dalam penggunaan media masa. DQ adalah serangkaian kemampuan sosial, emosional dan kognitif untuk memungkinkan pelajar untuk menghadapi tantangan dan beradaptasi dengan tuntutan kehidupan digital. Dari segi kerajaan, usaha-usaha dalam pembentukan akhlak individu dari segi kerajaan adalah harus membimbing masyarakat pada masa kini penuh dengan ilmu dan juga berinformasi tentang sesuatu perkara. Akhlak juga dapat membincangkan tentang perkara-perkara yang telah ditentukan dalam Islam untuk seluruh umat menjalani kehidupan yang baik. Pembentukan seseorang individu adalah dilihat dari segi akhlaknya dan urusan kehidupannya mengikuti syariat Islam. Kelakuan seseorang, manusia dilihat dari ketegasan, ilmu seseorang dan juga dari kelakuan seseorang. Kesimpulannya, penyebaran fitnah boleh merosakkan silaturahim sesebuah hubungan, permasalahan remaja akibat mudah terpengaruh dengan media massa. Tambahan pula, penyalahgunaan teknologi mampu menyebabkan seseorang yang terlibat dengan perjudian, dengan pembaziran wang dan terlibat dalam perlakuan jenayah. Dari cabaran dalam aspek pornografi pula, menyebabkan individu itu ketagih dan akan mendekati zina. Tambahan pula, permasalahan remaja dalam pembentukan perilaku dan sikap agresif sehingga ada yang sanggup bertindak membunuh diri disebabkan kes membuli. Media massa juga dapat mempengaruhi perubahan gaya hidup seseorang dalam berdaya saing untuk menjadi tontonan ramai sehingga berlebihan. Sebagai penutup, kita mestilah mempunyai ilmu yang tinggi supaya mampu menjadi pengguna dan seorang Muslim yang bertauladan dan bersederhana agar tidak tercenderung dalam melakukan perkara yang bertentangan dengan agama Islam. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.